Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam bimbingan menjawab bab 4. Anak-anak dah dapat soalan daripada cikgu. Kelas PDPR kita, air pun dah habis ni. Minum air sekejap. Okey, cuba tengok soalan kita ni. Ini adalah soalan bab 4. 2.2 kita mulakan dengan struktur. Esei mungkin cikgu pilih satu saja. Anak-anak boleh rujuk pada bahan yang cikgu bagi dalam grup. Ini berkaitan dengan tajuk pembahagian antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Kita belajar tentang pembahagian di bawah negara persekutuan ni. Cikgu rasa pelajar dah faham tentang kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, macam Perak, persekutuan Kuala Lumpur. Cikgu tulis juga, kadang-kadang kamu lupa kan. Cikgu tulis juga sebab kadang-kadang kamu lupa. Ini KL, ini Perak, ini kerajaan tempatan, majlis lah, majlis daerah misalnya. Ini contohnya Kintar. Okey, baik. Soalan ditanya. Cuba tengok soalan tu. Terangkan kepentingan. Bila kita dapat soalan macam ini, apa yang kita nak buat, kita kena garis lah. Cikgu dah bagi tahu banyak kali kan. Kita dapat cari soalan macam ni, kita nak garis apa dia nak. Kepentingan pentadbiran secara berperingkat. Okey, good. Itu kita nampak pada bahagian itu. Kita nak jawab ni. Okey, kalau kita tengok di sini, apa kepentingan kalau ada pembahagian? Kita dapat kepentingan ni apa? Faedah. Okey, kepentingan pentadbiran berperingkat ialah apa yang kita nampak di situ ialah dia dapat membentukkan apa yang kita tengok balik. Dia dapat membentukkan kuasa perundangan yang adil. Di mana nampak kita nama di mana tidak berlaku percanggahan kuasa. Kita nampak di sini, kalau kita nak write dah ada dua dah tu. Perundangan yang adil, percanggahan kuasa, dah ada dua. Kita nampak di situ. Apa yang kita nampak lagi? Seterusnya, gunakan penanda wacana yang baru lah. Kita letak warna hijau. Penanda wacana yang baru. Seterusnya, apa kita nampak? Ia melicinkan, ia juga akan melicinkan urusan pentadbiran. Kerana apa? Kerana wujudnya kerja sama antara kerajaan-kerajaan yang dilantik. Tambah lagi markah. Kalau kita letak di sini, ini satu markah, ini satu lagi markah. Jadi kita akan dapat markah di bahagian ini. Kalau kita nak tengok, pelajar sudah dapat 4 markah. Okey.
Kita tengok soalan yang kedua, buku teks muka surat 70. Kalau kita tengok buku teks muka surat 70 ni, dia semakin jauh lah kalau kita tengok balik, kita nak tengok dalam poin ini adalah bidang kuasa kerajaan negeri seperti yang ada dalam senarai negeri. Seperti yang ada. Yang ini memang dia fakta. Pelajar tak boleh nak tipu lah markah berapa. Tadi 2 je, kita bagi 4. Tadi 2, kita bagi 4. Kata 4 lah Ini 4 markah. Apa bidang kuasa yang pelajar tahu? Antara bidang kuasa kerajaan negeri seperti dalam senarai negeri ialah mungkin kita katakan direct sajalah. Apa yang kita tahu berkaitan dengan undang-undang Islam. Ni buat ayat lengkap jangan buat macam cikgu buat ni. 2, berkaitan dengan urusan apa? Tanah. 3, semua kita buat dalam bentuk ayat. Contoh kita katakan P, double P, pertanian dan perhutanan. Juga di bawah kerajaan negeri. 4, kalau kita nampak berkaitan dengan kerajaan tempatan tadilah. Kerajaan tempatan di bawah kuasa kerajaan negeri Dan yang terakhir kita katakan berkaitan dengan cuti iaitu hak hari kelepasan. Jawab dalam bentuk jangan macam inilah. Pelajar akan jawab dalam bentuk essay. Okey, habis soalan kita yang pertama dan kedua ni berkaitan dengan sini jadi hati-hati. Dah 2 kali dah cikgu buat soalan ni Sebagai warga negara yang patriotik. Mana patriotik lah. Patriotik ni apa? Cintakan negara kan. Cintakan nyatakan, cadangkan, berikan. Cadangkan tu berikanlah langkah-langkah untuk mengekalkan apa? Mengekalkan Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan. Cuba kita fikirkan dalam kita nak menjawab soalan yang kebat macam ini, apa yang perlu ada, kita kena cadangkanlah sebagai sebuah negara persekutuan yang baik. Apa dia? Kita belajar tentang prinsip rukun negara kan. Secara tentu yang ada pada pelajar apa? Ini soalan cikgu scan dah bagi pada pelajar, tengok dalam grup berkaitan dengan kita perlu menjunjung. Dalam buku tu ada, dalam buku teks. Yang pertama dia bagi jawapan apa? Fakta yang ada, dia kata kita perlu apa? Menjunjunglah, meletakkan ataupun menghormati. Menjunjunglah prinsip rukun negara. Di situ kita nampak. Apa yang kita nampak kalau kita berkaitan dengan persekutuan ni? Contohnya keluhuran perlembagaan. Okey, apa huraian kita nampak di sini? Kalau kita ada macam ini, masyarakat akan lebih menghormati ataupun taat kepada pemerintah ataupun undang-undang. Jadi kita nampak apa kita nak tambah lagi? Mungkin kita boleh katakan huraian taat kepada sultan atau yang di-Pertuan Agong. Jadi kita nampak
inference ya, kesannya masyarakat akan terus memberi kerja sama kepada pemerintah. Waktu-waktu COVID ni kita kena taat setia lah kepada pemerintah yang ada Okey. Untuk soalan esei nanti cikgu akan bagikan dalam grup lah jadi pelajar boleh tengok apa yang cikgu dah bagi. Cikgu harap pelajar sikit saja kita belajar pada hari ini, pelajar jelas, faham. Esei cikgu dah masukkan dalam grup kita. Pelajar cuba jawab dan hantarkan kepada cikgu secara berperingkat Baik, itu saja daripada cikgu. Terima kasih.